Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Senajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ini dapat lagi kita bersama-sama berkumpul dalam siri pengajian sejarah dan kupasan pendekatan akidah melalui kitab dan karya daripada Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan atau Tuan Guru Dr. Masakari Ardai yang merupakan Tuan Guru saya. Alhamdulillah, berkat dengan izin beliau, maka kitab syarahan ini akan kita syarahkan sehinggalah habis kepada syarahan pengajian kita insya-Allah, dan kita akan syarahkan selari dengan perbahasan hakikat kehidupan dalam 4 usul perbahasan sidik, amanah, fatanah, tabligh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jemaah sekalian ini satu usaha untuk kita menzahirkan ketaatan kita kepada Allah SWT, kerana ketaatan yang paling utama, yang seutama-utama ketaatan itu adalah dengan talibul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah keutamaan dalam ketaatan nombor 1. Amalan ni tidak dikira tertolak amalan tu bila padanya tiada kefahaman tiada, maka hilanglah penerimaan amal tersebut. Bagi kajian ni. Baik. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur pada Allah, Allah pilih kita untuk datang ke majlis ilmu bukan satu perkara yang mudah, kerana ia penuh dengan mujahadah yang sangat tinggi. Antara perkara yang pertama sekali, iblis dia akan buat dalam kitab Talbisul Iblis. Talbis iblis ni pertamanya akan buat, dia akan lemahkan kita untuk datang ke majlis ilmu. Dia akan talbiskan, dia akan buat gharar, campur aduk, nak pergi tak nak pergi, macam-macam cerita, berat, macam-macam. Sebab apa? Sebab padanya itu ada cahaya.
Ilmu ini adalah membawa kepada Allah, ilmu, cahaya kepada Allah. Apatah lagi, jelas, terang lagi nyata. Perbahasan kita bersandarkan kepada Tauhid. Pengajian Tauhid ni wajib wajib. Dalam mukadimah kita, kata Al-Musannif, kata Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri, dalam perbahasan kita yang awal, kita ada dua versi. Versi kitab ni, versi yang pertama yang tak ada kata pengantar daripada Datuk Dr. Al-Akiti, Afifi Al-Akiti tu tak ada. Yang baru, yang ada depan ada kepala biru. Ada tambahan itu saja dan muka surat berbeza, itu saja. Isi dalam belakang semua sama. Dan insyaAllah Tuan bimbang, di tangan saya ni ada dua-dua versi. Ni makan lebih sikit lah saya. Ada lebih sikit lah, Allah lebih kan. Macam mana kan? Nanti saya akan tengok dua-dua sekali. Jadi dalam perbahasan qala musannif, kata penulis, beliau mengatakan bahawa ilmu akidah Islamiyah ini adalah ilmu dalam perbahasan ilmu ni, akidah Islamiyah ni ilmu antara ilmu yang utama, wajib. Kalau dibandingkan perbahasan ilmu, apa ilmu yang tidak boleh ditinggalkan perbahasan adalah ilmu akidah. Dia tidak boleh kita pisahkan perbahasan, dan tidak boleh tinggalkan. Dan kita tidak boleh letakkan dia pada perbahasan sekali-sekala. Kita kena berusaha untuk membahaskannya setiap masa ada saja peluang, bahaskan. Ada saja peluang, bahaskan. Walaupun perbahasan itu mas sekalian, perbahasan ilmu yang membawa kepada perbahasan furuk atau pecahan-pecahan ilmu yang lain, namun perbahasan akidah Islamiyah ini tidak boleh dipisahkan. Ini tunjang. Jadi bila kita menuju pada ilmu yang tunjang, yang utama, jadi cabaran dia tinggi. Cabaran dia sangat tinggi. Halangan-halangan, dugaan-dugaan yang perlu dilalui, yang perlu dihadapi. Ini membuatkan perlukan kepada satu, orang kata apa, mujahadah, kesungguhan yang tidak boleh berbelah bagi. Walaupun dalam kesenangan pasti ada kesusahan. Malah guru saya cakap, Tuan Guru Niza kata, dalam bab membahaskan bab prinsip kehidupan, falsafah kehidupan dasar Al-Quran, saya banyak berguru dengan beliau. Beliau cakap apa? Cari susah. Itu saya pegang. Nak senang, cari susah dulu. Jumpa senang. Kalau cari jalan senang, tak jumpa. Tak ada hidup ni, tak ada jalan senang. Apatah lagi nak menuju pada Allah. Tak ada jalan senang. Kita tengok baginda Nabi Muhammad SAW. Nak sampai kepada Allah tu kena naik Gua Hira. Sini siapa dah naik Gua Hira? Dah. Nak naik lagi lah. Tobat dah. Nak naik. Jadi Gua Hira bukan yang senang nak naik. Susah. Zaman dulu lagi lah. Sekarang dah ada tangga-tangga dah. Dulu lagi lah. Susah. Kemudian dah dapat, bila bertemu dah dapat ma'rifatullah, Nabi dapat. Yang ini menjadi Rasul. Apa yang berlaku adalah kesusahan juga. Nak sebarkan pula apa yang kita faham. Kan? Bukan nak fahamkan orang. Kita nak sebarkan apa yang kita faham pun cabaran juga. Maka kesusahan ini menjadi adab dalam kita menuju pada Allah. Kalaupun Allah bagi kita kesenangan, kita kena susah-susah juga. Jika sekarang kesenangan, upgrade lagi tempat pengajar, kita akan usaha bagi seboleh-boleh kesenangan. Tapi kita kena bersusah-susah. Saya datang, sanggup istiqamah, duduk, tunggu. Ini susah. Jadi jalan susah ni jalan menuju Allah sebenarnya. Susah-susah kita, ini pasti akan membuahkan hasil. Fa inna ma'al usri yusra. Kesusahan pasti akan bertemu kesenangan. Dan kesenangan yang paling besar itu adalah ketenangan. Bila Allah kurniakan ketenangan, pasti adanya kesenangan. Atau bahasa mudah, kita kena menuju jalan untuk tenang, tapi kena melalui susah. Orang ingat kalau tenang tu dia kena tak nak ada masalah. Salah. Sebab nak tahu kita tenang ke tidak, kita kena berhadapan dengan segala ujian dan cabaran. Baru kita tahu kita tenang ke tidak. Dan bagaimana nak ukur ketenangan? Tengok, sanggup lagi tak meneruskan ketaatan? Sanggup lagi tak datang pengajian?
orang kata kita, engkau ni mengaji, engkau betul-betul nak ngaji, dia rendahkan kita, remehkan kita, bongkar kisah silam kita nak taubat dah, jadi baik. Dia buka cerita lama kita, setengah orang cerita tak ada modal, dia serang peribadi. Allah tak kira yang itu, Allah kira kau nak jadi baik dia tak? Nak apa kesungguhan kau? Nah, berubah walaupun susah. Kalau dia boleh berubah walaupun susah dan dia istiqamah dengan pengajian, dia tenang dalam hadapi cabaran, alhamdulillah, itulah ketenangan. Tenang dia datang, tapi masalah macam-macam tau. Kan? Datang juga ni ustaz, susah ni datang, bagus lah. Itu nak buktikan ketenangan. Ketenangan itu adalah dengan membuktikan kita istiqamah dalam pengajian. Itu nombor satu. Istiqamah adalah ilmu. Sebab ilmu ni dia akan pergi kepada hati. Hati ni antara anugerah besar Allah bagi tenang. Resah tak boleh mengaji. Sebab tu yang ada masalah, dia tidak akan boleh mengaji. Hati dia tak akan boleh terima. Sebab tu kita niat mengaji adalah untuk kita mengenal Allah. Apa juga cabaran ilmu, apatah lagi tentang tauhid. Jangan cuba-cuba kita untuk melihat makhluk. Azhar hitam. Boleh? Okay, minta tolong. Okay. Jadi jangan cuba-cuba untuk lihat makhluk. Kerana bila makhluk ni sifatnya rosak, binasa. Dia tengok diri kita lemah saja. Tengok orang salah berlaku, lain sekali tak mengaji. Itu hati-hati. Lain kalau perjalanan tu terang-terang salah, tu lain. Orang terang salah lain. Hukum makam terang-terang mengajar benda yang salah, haram, tu lain. Tepat, insyaAllah. Alhamdulillah. Kena rapat. Kau boleh adi pak benar sekali. Ni kira okey ngaji ramai ni. Saya ngaji berdua je. Kata engkau, aku engkau. Tu je. Ngaji ni akidah ni. Yang ramai ni boleh menyusuk sikit. Hilang. Ali muka jangan ustaz nampak. Ustaz nampak jangan. Dia tak ada pilihan. Berdua. Tak aku, tak aku engkau. Pandang depan-depan kita. Kan? Tapi susah tu tak apa. Itu cabaran kita dimasukkan. Baik. Alhamdulillah. Itu mukadimah kita supaya pegang tekad. Dan dengan Allah itu pasti akan bertemu susah. Susah itu tidak membawa resah. Bukan susah hanya membawa kepada masalah, ini resah, ini macam-macam berbalah lah, macam-macam. Itu salah. Itu sebenarnya bukan cari susah. Itu dia nak cari senang. Kalau orang yang sanggup susah, dia tak pernah balah apa. Sabar lah kan. Sabar lalui. Dia tahu ini satu package dalam perjalanan menuju pada Allah. Package. Kalau Nabi ni kita dah masuk bulan Maulid, kelahiran Nabi SAW. Ingat saja kelahiran Nabi, ingat tu. Kesusahan, cabaran, tekanan. Tu Nabi SAW. Kita setakat kena cerca sikit, kena maki sikit, kena hina sikit. Apalah sangat. Nak dibandingkan Nabi SAW. Panah-panah Allah apalah sangat. Ni bukan dia usaha nak sejuk kan. Nampak kaya kena pakai peluru lagi besar. Nampak kaya kan. Tak apa. On the way. Nabi lagi banyak panah-panah. Bukannya senang naik untuk padang pasir sana kan. Oh ya Allah. Nanti kita tahun ni kot. Tengoklah. Bulan Ramadan ni kita pergi Syah Azam balik kampung. Kita pergi Badar time bulan Ramadan. Tengok je langit tinggi rendah. Nabi susah. Jadi ni ngaji akidah, ngaji tauhid, purpose ni, tujuan memang akan susah. Siapa kata senang, dia belum ngaji. Pegang tu ayat. Sebab kemuncak, dia pergi kepada Allah. Nak pergi daerah sampai ke Allah. Bila sampai kepada Allah, maka dia tidak akan ada masalah dengan makhluk. Ustaz, saya duduk dengan orang yang buat buruk, Ustaz. Tak ada masalah bagi dia. Sebab buruk tu takkan terkesan bagi dia. Kerana dia ada Allah. Takkan. Wallahi, masukkan. Walaupun Nabi kata pilih circle kita. Tapi orang ada Allah ni, dia tidak akan memburukkan keadaan itu. Malah dia berusaha, wali-wali Allah kan. Malah orang datang dia jadi baik, insyaAllah. Dia tak akan ada masalah. Sebab tu,
apa pun ilmu yang membawa kepada Allah, terutamanya tauhid, akidah, pasti akan dicabaran. Sebab bila sampai kepada Allah tu, antara masalah paling besar kita kat dunia ni adalah dengan makhluk lah. Dengan Allah ni insya-Allah tak ada masalah. Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Pengampun, semua maha. Tapi bila berurusan dengan makhluk yang tidak ada Allah ni, macam-macam hal. Tapi bila kita sendiri sudah tidak terikat dengan makhluk, sudah tidak terkesan dengan makhluk, kita belajar sifat Allah ni, kita nyata kekuasaan Allah, maka apa lagi kita nak berharap pada makhluk? Dia nak tolong ke, tak tolong ke? Dia nak marah ke, tak marah ke? Dia nak hina kita ke, tak hina ke? Bukan soal dia. Kerana la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sifat Allah tu telah disemat pada hati. Maka dengan makhluk ini kita bermuamalah, kita berbuat baik. Kita akan berusaha untuk berbuat baik. Sebab tu pengajar akidah ni saya mukadimahkan lagi sekali, adalah pengajar yang akan menghilangkan segala masalah sebenarnya. Macam mana nak mengaji nak hilangkan masalah hidup? Mengaji buat akidah tauhid sungguh-sungguh. Hilang masalah seluruhnya. Itu maksud hilang masalah, tidak terlihat lagi makhluk. Masalah kita makhluk lah sekarang ni dah. Jadi tak jadi, makhluk. Kita ingat makhluk bagi jadi tak jadi. Tapi kalau kita nampak Allah bagi jadi, kita terus samik ke Allah setiap masa. Ya Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah. Non-stop minta bagi jadi. Betul tak? Tapi kalau dengan makhluk, lah tak jadi pula. Aduh, dah down. Tapi kalau kita sedar yang bagi jadi itu Allah, makhluk hanya berbicara sekadarnya, berkata sekadarnya, tapi kita yakin yang bagi jadi Allah, maka tiada lemah semangat kita. Nampak tak? Jadi ini natijah saya cerita tentang bila kita nak mendalami dan memahami menghayati tentang Allah. Malah semalam dan satu kuliah seorang jemaah ni, jemaah surau, dia kata, Ustaz, benar Ustaz, saya Allah uji dengan penyakit lah, keluarga dia penyakit ni, saka turun ni. Bila apa yang Ustaz kata tentang masalah perubatan ni, ya dia berhadapan dengan macam-macam kaedah lah. Wadikah ada nampak ajar, ada kan? Ajar ada. Jadi boleh cerita lah sikit. Ini cerita jemaah lain. Dia kata apa? Hari yang saya jumpa, tauhid ni dia akan menghilangkan segala gangguan. Tauhid dia akan hilangkan segala gangguan. Walaupun kita baca ruqyah, tapi kalau kita tak ada keyakinan, kita tak akan pergi. Tapi kita tak baca ayat Al-Quran, tapi kita sebut dengan keyakinan, dia pergi. Kesimpulan masalah benda yang tak nampak ni nak selesai dengan apa? Dengan Allah. Itu cara kerja mas sekalian. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah pun membincangkan pada peringkat pertama qala musannif, kata-kata tuan guru penulis, yakni Dr. Nik Muhammad Syukri. Ini kita akan masuk insya-Allah pada muka surat 10 ni, bahagian pendahuluan. Edisi baru muka 15. Baik. Semua dah ada kitab. Ada ya? Ada yang tak ada? Boleh dapatkan di kedai buku, boleh di Shopee, boleh. Baik. Sejak alam roh lagi manusia sudah mengaku dan bersaksi terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik saja roh keturunan anak-anak Adam alaihissalam dikeluarkan dari sulbi mereka, sebelum dihantar ke alam dunia sebagai seorang manusia yang memiliki roh dan jasad. Dan peristiwa ini direkodkan di dalam kitab Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna أن تقولوا
yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukannya demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Surah Al-A'raf ayat 172. Ketika kejadian roh, dipanggil alam roh, kita bermula di alam roh lah. Alam jasadi ini di muka bumi lah. Roh ni semua telah bersaksi, mengambil saksi. Semua manusia, tak ada yang terkecuali, semua dah bersaksi, mengambil saksi di hadapan Allah tentang apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jiwa kita ni telah melihat, telah bersaksi bahawa Allah itu Tuhan. Jadi tujuannya apabila kejadian manusia nanti di yaumil qiyamah nanti, tak ada lagi persoalan timbul. Kenapa begitu, kenapa begini, tidak. Sebab apa? Alam roh ni, sebelum kita ada jasad ni, kita dah bersaksi bahawa Allah Ta'ala itu Rabb kita. Dan penyaksian ini hendaklah kita laksanakan di muka bumi. Kita dah berjanji Allah Tuhan, Rabb. Maka di sinilah menjadi intipati kepada kejadian manusia. Yang surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surat 11 surat 11. Dalam edisi yang baru surat 16. Khair. Maka di sini kalau kita lihat kejadian manusia itu, bila Allah SWT meletakkan liya'budun, bermakna adalah untuk menyembah Allah. Al-Mufassirin mengatakan bahawa liya'rafun, yakni untuk mengenal Allah. Jadi kita di atas muka bumi ni, hidup ni, jiwa dah kenal lah. Sebab tu kita ada fitrah nurani, yang mana asal kita semua dah kenal Allah. Habis kat dunia ni yang boleh jadi tak kenal ni, inilah cabaran kita, kena ada padanya nafsu, ada padanya dunia, jasad, alam benda. Kalau alam roh itu sudah termaktub perbahasan tentang mengenal Allah. Okay. Beribadat kepada Allah SWT tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas, iaitu sengaja beribadat hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sengaja berbuat demikian pula tidak akan tercapai matlamatnya kecuali dengan mengenal Allah secara tepat. Ibadah ini dikaitkan dengan sengaja. Apa maksud sengaja? Saja. Saja aku solat. Sebab apa solat? Saja. Nak apa-apa tak? Tak nak. Habis buat? Saja. Ni saya datang kerja ni. Kamu nak apa? Tak, saya saja datang. Sengaja datang ni. Saya sengaja datang. Maknanya dia tak ada intention lain. Dia nak Allah saja. Jadi kita boleh kaitkan ibadah ini semuanya mesti sengaja, bukan terpaksa. Sebab tu asal nak masuk Islam, masuk awal adalah la ikraha fiddin. Jadi bila dah masuk Islam, semuanya kena rela. Dia tak boleh ada paksaan di dalam beragama. Semua sengaja. Baik. Dan sengaja ni pula tak ada tercapai kalau kita tidak mengenal Allah. Kita dah balik rumah, balik kampung, jumpa mak kita. Kalau tak kenal mak, tak ada datang, saya saja datang. Ni saja dengan mak. Kau nak duit kan? Tak ada. Tapi kalau ada boleh juga. Tak ada datang tengok mak lah ni saja. Rela datang sebab kita kenal mak kita. Sebab apa? Sebab mak lah jaga kita, besarkan kita, bagi makan, bagi minum kan.
berusaha nak mendidik kita sampai kita kenal sifat-sifat itu. Jadi kerana kenal itulah datangnya sengaja. Jadi dalam beribadah ini kalau tidak kenal Allah, sebab itu kita beribadah nakkan selain Allah. Solat contoh kita faham lah, tak ada Ustaz saya solat ni kerana Allah. Ibadah umum. Contoh jadi suami, jadi isteri itu ibadah. Sunnah nikah sunnah ibadah. Berapa ramai jadi suami nakkan balasan isteri. Berapa ramai jadi isteri nakkan balasan suami. Walhal jadi isteri ibadah. Ya. Kalau ibadah sengajalah jadi isteri. Sengaja kalau kita naikkan ini sengajalah. Sebab apa? Sebab kita kenal Allah. Allah yang bayar. Allah yang bayar semuanya jemaah sekalian. Dan mengenal Allah secara tepat itu mestilah melalui ilmu yang benar. Kalau tidak mengenal Allah secara tepat, itu yang akan kita ada perbahasan ghairillah, mensyirikkan Allah. Kita anggap ada Tuhan lain yang wujud. Ini bahaya. Walhal segala ganjaran perlakuan kita, ibadah kita hanya senya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak berlaku penyembahan kecuali dengan niat, dan tidak berlaku datanglah perbahasan tentang niat, dan tidak berlaku niat kecuali dengan ilmu mengenal Allah Tuhan yang Maha Esa. Niat ni takkan jadi bulat, takkan jadi ikhlas, tidak akan jadi tekad sekiranya kita tidak melalui ilmu mengenal Allah. Kan orang kata kena ikhlas. Di sini kita boleh nampak ikhlas tu mesti dengan mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, kita tidak akan ikhlas. Cuba cari surah Ikhlas, surah apa? Surah tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada perkataan ikhlas dalam tu? Tak ada. Tapi nama surah Ikhlas. Di mana ikhlas? Tak nampak. Di mana ikhlas? Tak zahir. Ikhlas itu bila ada Allah. Ikhlaslah. Bagaimana nak ada Allah? Mesti kena mengenal ilmu tentang Allah. Ilmu mengenal Allah. Saya ni buat kerana Allah, Ustaz. Okey? Bila kerana Allah, tiada selain Allah. Tak ada selain-lainnya yang ini ada habuan lain dengan kau datang sekian dapat ni, sekian dapat ni. Tak ada dah. Tak lagi wujud perbahasan tentang apa aku dapat. Sebab bila dengar Allah, dah tentu dapat macam-macam. Dah tentu. Sebab mengenal Allah ni dengan sifat kan. Nanti kita akan belajar. Kita masuk pakai contoh sifat wujud yang ada hanya Allah. Berapa berharap benda yang tiada? Kita harap kejayaan. Kejayaan tu pun Allah ada kan. Kalau dah berharap terus pada Allah, pasti berjaya tidak? Pasti. Tapi kalau harapkan kejayaan, belum tentu pasti. Kerana kejayaan itu bersifat tiada. Makhluk bersifat tiada. Itu sebagai contoh satu, kalau mengenal. Jadi, datanglah satu perbahasan. Ya Allah, Engkau lah yang maha ada. Engkau adakan apa yang aku tiada. Itu kaedah ni jemaah sekalian. Baik. Adakanlah apa yang aku tiada. Bantulah aku menguruskan apa yang Engkau adakan. Itu doa dia. Baik. Justru amat penting bagi setiap yang bergelar Muslim untuk mengenali Allah sebagai asas kepada pembangunan kerohanian dan material pengabdian seorang hamba. Kerohanian dan material. Material ini adalah bersifat jasad, bersifat segala yang diperlukan oleh badan. Kereta, rumah, diri, amal, zahir. Dan pembangunan ini mestilah bermula dengan roh, yakni jiwa, rohani dan jasmani digabungkan menjadi pengabdian seorang hamba. Jadi syariat wa hakikat tidak terpisah. Orang yang mengenal Allah, bahasa mudah saya buat, mengenal Allah ni dengan hati, pasti dia puas hati dengan makhluk. Material, makhluk ni material. Ni kebedaan. Orang yang mengenal Allah dengan hati dia, pasti dia berpuas hati dengan kejadian Allah. Dalam apa juga keadaan. Kalau begitu perbahasan dia, ada tak bergaduh? Coba lihat. Kedatangan Islam
adalah untuk menghapuskan pergaduhan. Betul tak? Yang mencetuskan pergaduhan iblis. Yang memadamkan pergaduhan Nabi. Dua jalan. Okey, bila masa bermula pergaduhan? Bila tak ada Allah lah. Bila ada Allah, nak bergaduh? Tak ada. Ini berlaku dengan Aus dan Khazraj. Jadi ini yang susah nak faham. Sebab kebanyakannya dia nampak material pengabdian itu, kebendaan ni mengatasi hati dia, menyebabkan dia banyak tak puas hati. Kenapa Ustaz dia tak baik, saya je baik, dia tak baik? Pengabdian material lah. Saya kena tipu, saya kena zalim, orang cakap buruk saya, orang buka aib saya. Wallahi kalau ada Allah, punyalah Allah jaga. Allah tak pernah buka aib sesiapa. Wallahi. Di akhirat silap, semua Allah buka. Di dunia dua je keadaan, sama ada dia sendiri buka atau orang tak puas hati yang buka. Faham? Ustaz, kalau nak report ke autoriti je lah. Autoriti mana boleh dia buka ke orang lain. Katalah dia ada masalah dengan suami dia, pergi report ke Jabatan Agama, kan? Betul lah, pihak berautoriti. Masalahnya jiran sebelah pun tahu tu kenapa, ahli keluarga pun tahu. Padahal report pada autoriti saja. Kalau ahli keluarga tanya, kau bincang apa? Jumpa pihak berkuasa. Habis cerita. Try lah tengok boleh jumpa ke tidak. Ini siapa? Saya jiran sebelah ni. Jiran sebelah. Apa awak nak tahu masalah dia? Tak adalah kok saya boleh bantu. Awak siapa? Saya adik-beradik dah. Saya tahu masalah adik saya ni. Dah report dengan autoriti. Dah. Tak ada adik-beradik kata apa tak kita tahu. Kelas, apa classified, tutup file. Nak tahu kat mahkamah. Terpelihara tak air? Dan kita pun bila dah cerita dekat autoriti, tak boleh cerita kat lain. Maka tak ada istilah tak puas hati. Dia datang tu sebab kita sendiri buka, atau orang buka. Bila ada Allah, tak ada istilah itu. Ustaz, saya nampak Ustaz dia buat jahat. Apa tuntutan nampak buat jahat? Kalau nampak orang buat jahat, apa tuntutan Islam aja? Tegur kan? Kalau tak tegur, dengan kuasa, Nabi kata, dengan tangan, dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Atau dengan ajak kawan tak? Ada? Aku tak kuat lah nanggung seorang-seorang ni. Jom aku ceritakan kau je. Biar kita sama-sama hadapi jahat dia. Ada? Tak ada. Paling lemah doa. Itu je. Habis cerita tutup. Tapi macam mana boleh tersebar benda buruk? Sebab tidak bergabung dengan sifat pengabdian hamba. Kerosakan seseorang itu bukan kerana keburukan dirinya semata-mata yang bersifat dosa yang dilakukan dulu, tapi yang lebih besar adalah kesombongan atas dosanya. Dosanya dengan dia merendahkan dosa orang, merendahkan orang lain sebagai contoh. Baik. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah satu suruhan Islam bagi setiap yang mukallaf dan tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan dunia hingga ke akhirat. Mengenal Allah ni tidak boleh terpisah, dunia dan akhirat. Oh, ni dunia lain, akhirat lain. Tidak. Sebab tu ada satu kenyataan saya tulis, jangan pisahkan dunia dengan pencipta. Kita nak dunia, pastikan bersamanya pencipta. Dunia ini ada pemilik. Jadi mengenal Allah mestilah tidak boleh dipisahkan pada kehidupan dunia hingga ke akhirat. Dalam rangka menjayakan kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat, Allah SWT perlu diakui oleh hati, dibuktikan manusia lidah, dan disempurnakan dengan amalan zahir, pelbagai amalan zahir. Di kata lain, dalam konteks iman ni, membenarkan pertama dengan hati, kemudian dengan lidah, kemudian dengan af'al, perbuatan. Tiga ni mesti bergerak seiring, seia sekata. Dalam rukun wa qauli, wa fi'li, wa qalbi, solat. Hati menerima bahawasanya hanya Allah Ta'ala, membenarkan dengan hati.
Hati benar, lisan terpelihara. Lisan terpelihara, pasti perbuatan pun terpelihara. Sebenarnya tiga ni berkait satu sama lain. Dia tidak boleh terpisah. Kalau hati kata baik contoh, tapi mulut jahat, sebenarnya salah. Sebenarnya mulut, hati dia pun jahat. Dia tak ada mulut baik, mulut jahat, hati baik tak ada. Habis Ustaz, kalau dia hati jahat, mulut baik, munafik. Munafik terus. Iza hadasa kazaba. Bercakap bohong. Cakap baik tapi dalam hati macam serigala. Tak boleh. Perbuatan pun baik, mulut pun baik, hati jahat pun sama. Lepas tu dimulai dengan hati. Kemudian dijaga dengan lisan. Kemudian diikat dengan af'al. Ikat syariat ni terikat. Kita terikat. Aurat, tak boleh nak buka aurat, terikat. Walaupun hati kita ni kejap ya kejap tidak, tapi syariat tu kembali sebenarnya akan mengikat hati. Kita datang solat, takkanlah aku nak buat jahat lagi. Hati kita akan terasa balik. Sebenarnya af'al zahir ini sebenarnya akan membantu mengikat balik hati kita. Kalau kita lepas zahir langsung tak ada, hati lagi tak terjaga. Buka kopiah tak nak pakai, contoh. Lagi lah, pakai contoh lah, bukan wajib pakai kan. Tapi pakai dia sebab teringat, ada kopiah atas kepala. Jap, buka asap. Simpan dalam poket. Okey, baru okey. Contoh kan. Dah pakai elok, berjibab, berpudah, bernikab, nak ngumpat pun, nikab lah. Lupa, bernikab pun ngumpat juga. Allahu Akbar. Duk ngutuk juga, mulut jahat juga. Dah tu tutup mulut dia bawah. Tutup mulut dia Ustaz sebab nak nampakkan mata saya ni, supaya orang boleh fokus kat mata saya. Hati-hati. Dia bukan perbahasan tak guna pakai macam ni, buka lah lagi bagus. Tu jahat tu. Orang tu dah elok syariat, jangan hancurkan syariat dia. Tapi ingatkan syariat itu. Kita dah pakai elok, berjubah, elok, berpudah, bernikah ni, mulut jagalah. Barulah kita ada akal sikit dah. Jangan kata tak guna bernikah ni. Tu menghancur orang. Kan? Tu syariat menjaga hakikat sebenarnya. Kita solat ulang-alik. Tapi dia buat jahat. Jangan hancurkan solat dia, bagi tahulah. Kita dah solat ni, buatlah baik, teruskan. Sebenarnya hati ni tak nampak. Kita susah nak lihat kedudukan hati kita, hanya Allah saja yang tahu. Tapi kita boleh jaganya dengan lisan dan amal. Sebab tu amalan lisan ni juga termasuk dalam menjaga iman. Dan Nabi kata, "Falyakul khairan aw liyasmut." Dan kita pakai hari ni pun sebab iman. Tutup aurat, datang ilmu ni sebab iman. Kalau tidak sebab iman, betulkan niat. Kalau tidak, sia-sia. Sebab tu ada perbahasan, perbetulkan niat. Baik. Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar menurut Al-Imam Syafi'i, surat 12, dalam kitab yang baru surat 17, Al-Imam Syafi'i di dalam Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ni tulisan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Al-Syafi'i mensyarahkannya. Bahawa kitab Fiqhul Akbar adalah kitab yang tertua. Dalam karya kita ngaji ni melibatkan karya akidah. Jadi kita pun akan belajar nama-nama kitab. Macam Fiqhul Akbar ni kitab karya Imam Abu Hanifah. Yang awal-awal ada dulu, maka ini Fiqhul Akbar. Mengatakan bahawa setiap individu dituntut supaya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai akidah secara putus atau jazam, bukan secara syak, wasangka atau zon atau taklid. Tidak memadai, yakni taklid menurut kata orang tanpa berfikir sendiri. Ingat, iman ni tidak akan tercapai kesempurnaannya tanpa datang keyakinan yang benar. Keyakinan ini tidak terdiri dengan sangka, lawan lah. Yakin ini tidak tertegak dengan sangkaan. Aku sangka ni Allah ada ni, tak boleh. Tidak boleh tertegak dengan orang kata Allah ada. Engkau kata apa? Aku kata Allah, orang kata lah. Tak boleh. Dia tak boleh nakal kepada orang kata. Tidak memadai.
Kerana urusan akidah itu tidak akan sempurna. Maka lawan dia, maksudnya dia kena yakin dan faham. Dia bukan taklid. Dan mengingkarinya, tak apa. Ala kita pun, ala kadar je lah akidah ni. Yang penting amal. Dia tengok-tengok nak beramal. Maka menyebabkan boleh jatuh kekufuran. Kalau yang menidakkan kepentingan untuk mengenal Allah dengan yakin, boleh jatuh kekufuran. Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab samawi lain menamakan Allah, yang merujuk kepada Tuhan yang memiliki segala sifat keindahan dan kebesaran. Beriman kepada Allah SWT dengan mentauhidkannya adalah nadi utama bagi rukun iman. Maka setiap Muslim wajib percaya dan mempelajarinya melalui bidang pengajian. Kalau dalam bidang pengajian dinamakan pengajian Usuluddin. Asal pada agama itu adalah percaya, yang mentauhidkan. Tauhid adalah penyatuan, menyatukan kembali keyakinan kita yang tidak berbelah bagi. Yang dipanggil satu, menyatukan, mentaukidkan, jazamkan, putuskan. Tidak dia lagi berpecah-pecah. Hanya senya tentang apa ni? Hanya senya Allah yang memiliki segala sifat keindahan dan kebesaran. Pegang dua ini, indah dan kebesaran, maka lihat dunia, lihat makhluk yang memiliki keindahan, maka tidak lagi terpecah dua. Contoh, tengok alam cantik. Masih tengok alam tu cantik, tapi orang tauhid dia akan tengok Allah cantikkan alam. Tengok muka cantik, lepas tu perasaan cantik. Jangan tengok muka cantik, semua Allah cantikkan, alhamdulillah. Kau telah mencantikkan wajahku, cantikkan juga akhlakku. Jadi melihat makhluk itu pasti dengan tauhid. Pasti, tidak boleh lihat makhluk dengan makhluk. Tengok cantik tanpa tauhid, habislah. Tengok cantik mesti dengan tauhid. Sebab tu puji tu mesti Masya Allah. Buat puji kan, nak cerita tak ya? Cerita juga lah. Buat masuk waktu puji kan. Semalam kenduri. Dia betah mana Allah budak ni. Asal Dajjal berapa lah. Dajjal lah, lelaki. Tahu datang dengan saya. Cakap apa agak-agak? Agak cakap apa? Betul tak? Masya Allah, handsome-nya pakcik kata. Yang penting pakcik lah. Sabar je lah. Pakcik kau bagi kan. Tapi sebut budak kan. Dia datang salam. Sebab apa ni? Saya nak bagi tu handsome-nya pakcik kata. Saya terus betulkan. Masya Allah, sebut macam itu. Jangan kita, tak ada lah. Tak ada lah. Ini Allah belaka. Dalam hati, tahu tak apa. Jangan. Lepas tu kita kena terima kenyataan. Kalau orang cakap cantik tu, jangan perasan. Tu maksudnya. Terima kenyataan, memang cantik. Kenapa terima kenyataan? Allah yang cantik kan. Dah, jangan perasan cantik, jangan perasan handsome. Ini ilmu pun kadang-kadang tak kuat lagi nak terima kan. Cantiknya ajar ni lagi. Tak ada lah, janganlah cakap macam itu. Orang perasan lah tu. Lepas tu kalau cakap cantiknya ajar, betul kan? Masya Allah, Allah cantikkan saya. Betul lah tu, alhamdulillah. Apa yang terlihat pada mata awak ni, sebenarnya Allah zahirkan dengan sifat dia. Tu lo jawab macam tu. Buka kelas tu kat situ. Dah memang kita pakai lelo ni nampak cantik kan, nampak buruk. Kan ngaku kan. Betul kan depan cermin lama tu nak nampak apa sebenarnya. Baik terima terus. Ni kan mesti ada orang nampak cantik kat aku ni. Awal-awal kita dah perasan apa tu, jangan perasan. Memang nak kelihatan cantik, nak kelihatan elok. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Memang Allah Maha cantik. Allah sukakan pada kecantikan. Yang masalahnya tunjuk tu. Dengan perhiasan tabarruj pula, nak berlebih-lebih.
nak bagi tahunya cantik tu aku. Salah lah. Kita bersahaja je. Dah lah datang lepas Zuhur panas-panas. Tadi terik tu, panas-panas tu. Berkeruk datang tu, dia datang. Bayangkan, lain nak duduk naik kau, pakai tar, relax kan. Itu pujian lah. Selingan. Dia kita bagi af'al. Macam mana praktikal dia bertauhid dalam kehidupan. Kayanya. Mesti ada benda yang dia tengok. Apa yang kamu tengok kaya tu? Tanyalah balik. Ni kereta ni, motor ni. Ini simbol saja. Tambah depan tu, Masya Allah. Sebab kita dah yakin, dah jazam, Tuhan yang memiliki segala keindahan dan kebesaran, hanya Allah. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Jadi indahnya kita kerana Allah indahkan. Kan? Doa waktu duha, kecantikanmu. Kan? Itu jadi datang asbab rezeki datang tu. Sebab kita kembalikan sifat kepada empunya. Di sini kita telah tekadkan segala keindahan dan kebesaran hanya milik Allah. Bukan sekadar sebutan tapi dengan hati. Maka penampilan kita, percakapan kita, perbuatan kita, ini sebenarnya pada makhluk Allah akan zahirkan sifat-sifat itu. Pada diri kena belajar tauhid, kena belajar wajib sebab nanti perasan. Sebab tu wajib belajar tu. Sebab sifat tu akan nyata pada diri. Kalau tak belajar, rosak nanti. Sebab tu dia boleh jadi kufur. Boleh sebab terhijab diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebut dengan nikmat yang ada, haza min fadli rabbi. Surah An-Naml ayat 40. Haza min fadli rabbi. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan juga pada kitab-kitab suci yang sudah diturunkan dahulu daripada itu. Sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah sesat dengan kesesatannya amat jauh. An-Nisa ayat 136. Yakni pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat berpegang teguh pada akidah yang diturunkan manusia wahyu Allah SWT, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menentukan sifat Allah pada bilangan tertentu. Pada zaman dulu, perbahasan tentang Allah itu tidak terikat dengan bilangan. Malah kaedah sifat ini, sifat 20 ini wujud ketika Al-Imam Sanusi, sifat 20. Walhal sifat-sifat Allah ni sudah wujud dalam kitab Fiqhul Akbar. Kitab yang pertama perbahasan tentang karya akidah, sudah ada perbahasan tentang sifat kalam, sifat basar, sifat Allah yang maha ada. Ini semua telah ada. Maka tak terikat dengan bilangan tertentu. Pada zaman sahabat dan juga tabi'in, tidak ada mana-mana bukti yang menunjukkan berlaku penentuan bilangan sifat-sifat Allah. Ini pun memang kalau orang tanya, zaman Nabi tak ajar sifat 20, ya. Tak ditentukan, ya. Tidak disebut berapa sifat Allah, ya. Maka zaman sahabat pun sama, ya. Lepas sahabat tabi'in, ya. Zaman tabi'in, ya. Tak ada. Tidak ada mana-mana bukti yang menunjukkan berlakunya penentuan bilangan sifat-sifat Allah. Zaman tabi'in, zaman sahabat dan juga tabi'in saja. Mereka menetapkan bahawa sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan bagi Allah, dan mereka menyerahkan semua yang waham, ini kekurangan kepadanya. Apa saja sifat terus kepada Allah. Tak ada perbincangan dalam konteks bilangan berapa. Begitulah yang berlaku pada akidah dinasti awal, dipanggil awalun, golongan ataupun dipanggil golongan salaf. Golongan salaf awal. Penganut agama Islam berdasarkan kitab Allah SWT tanpa berbelah bagi. Boleh setakat ni. Dia mengaji akidah dia gitu lah. Biasa macam dah sampai dah Ustaz. Sampai ke kayangan dah ni.
tolong tengok ada pipa hitam. Kita tengok ada kawan hitam. Itu pasangkan sementara. Kita tolong seorang. Kita tolong. Cari kat mana boleh tolong pasang. Tambah ni. Dan tengah hari ni naik pula. Bagi laluan je. Dah ambil. Tengoklah kat soket mana-mana ada tu. Buat. Kita nak test. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia selawat di masjid sementara tengah edit ni. Baik, mari kita selawat syifa dulu 7 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, jemaah yang mulia Allah SWT, selawat syifa yang dibacakan tadi, alhamdulillah sisilahnya dapat pada Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Boleh dapat kitabnya mana dah ada alih tu pada nanti, InsyaAllah. Ini kekurangan, segala sifat kekurangan waham. Khair. Diamalkan, dibacakan, insyaAllah. Jadi penyakit hati kita dah mengaji tentang Allah ni adalah dengan hati. Dan iblis tanya iblis nak tentang Allah dia tahu, tapi hati dia rosak. Sebab apa? Ada penyakit hati. Itu datang ada penyakit hati. Jadi tauhid dan tasawuf ni tidak boleh dipisahkan, Mas. Bila mengaji tentang Allah dan belajar untuk membersihkan hati, sekali jalan. Dia mesti seiringan. Tauhid dan tasawuf itu mesti seiringan, Mas. Baik. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagian depan ni makom tinggi lah. Baik, kita pergi kepada penutup untuk hari ini. Kita habiskan di muka surat 18 dan 13, insyaAllah. Ramai ulama Islam hari ini mencampurkan penulisan akidah dengan ilmu falsafah. Pencampuran ini menimbulkan kesamaran terhadap pahaman akidah dan tauhid. Nampak? Di sini akan ada perbahasan tentang ilmu akidah dan ilmu falsafah. Dia ada falsafi. Di situ ada perbahasan ilmu kalam yang mana perbahasan bercampur dengan kalam yang falsafi, bukan kalam yang pada teologi akidah. Baik. Jadi dalam menyelesaikan pembahasan tersebut, di sini dah datangnya antara kunci pengajian kita Ummul Barahin yang kita sedang kaji. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Al-Imam Al-Sanusi memperkenalkan penulisan Al-Barahin, yakni ibu segala tanda. Maksud Al-Barahin, ibu segala tanda. Itu ibu, Barahin itu segala tanda. Al-Barahin, tanda. Dan bagi memperkasakan pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dan melestarikan pengajian bidang akidah tauhid kepada Allah, maka penulisan Al-Barahin menjadi pilihan kebanyakan ulama di pusat-pusat pengajian Islam. Jadi nak memantapkan kefahaman, sebab ada pencampuran perbahasan akidah dengan falsafah ni, sehingga wujudnya perbahasan tentang perbahasan tentang dipanggil sifat-sifat yang bersalahan dengan Allah Ta'ala itu. Wujudnya falsafah yang daripada Yunani dia masuk. Sebab tu akan datang perbahasan akidah sifat 20 tu, ada perbahasan tentang akli saja, akal semata-mata. Dia Barahin ini akan meleraikan perbahasan. Nanti kita akan nampak bagaimana dia katakan ada pencampuran akidah dengan falsafah itu. Di sini kita akan nampak, kita akan tengok ada pencampuran kat situ, kita akan kaji. Dan Ummul Barahin ini menjadi kitab yang dirujuk ramai dalam pengajian, banyak. Jadi kita mengaji ini, yang kita syarahkan ini adalah kitab yang menjadi tunggak pada perbahasan akidah sifat 20, dan jadi rujukan kebanyakan ulama dalam dan luar negara. Kita syukur hari ini kita belajar kitab ini dan sejarahnya. Kadang kita ngaji kitab saja, tapi kita tak kaitkan dengan karya-karya akidah. Sebab tu saya bagi tahu sekali, pengajian ni kalau nak kata berat, dia berat, susah memang susah. Tapi kerana kita ni nak susah kan, dan muka-muka semua sanggup, ustaz tak susah. Okay. Tapi nampak kayanya semua sahut cabaran ni. Minggu kedua kelas bertambah ramai, ingatkan berkurang separuh.
taubatlah Ustaz, tauhid ni berat. Tapi ni bertambah ramai, alhamdulillah. Syukur. Mudah-mudahan berkat Allah turunkan kepada pengajian dan semua yang hadir. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi jemaah yang berkata Ta'ala, maka di situlah pembahasan umum barahin ni kita berhenti dekat surat 18 dan surat 13. Kita akan sambung nanti menurut Abdul Rahman Haji Abdullah di Salam di dalam sejarah Republik Islam. Jadi kita akan sambung pada perbahasan seterusnya. Dan muslat 19 pada perbahasan kitab baru, dan yang lama muslat 13 dan 14. InsyaAllah jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus menggali dan mengkaji perbahasan akidah. Ini jemaah sekalian, kalau lihat sekejap muka 14, cuba lihat sebentar lalu surat 19. Ini saya tak syarahkan, kita baca, saya tengok untuk persiapan kelas akan datang. Kalau kita lihat di sinilah kita akan nampak syarah-syarah rahasiah ini, perbahasan-perbahasan yang dalam karya-karya ni, karya-karya yang bersifat syarah dan hasyiah. Di antara syarah dan perbahasan-perbahasan, kalau kita lihat, ya ini ulasan perbahasan tu. Hasyiah ni ulasan perbahasan. Karya-karya yang ada seperti syarah Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hududi Al-Ala Al-Barahin. Dan banyak karya-karya. Di sini saya kata pengajian ni insya-Allah alhamdulillah kita akan gabungkan ada karya-karya yang lain yang disyarahkan hasil pada Barahin. Karya Al-Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hududi, selepas ini akan disebut Al-Hududi Bidayah Al-Hidayah. Perkataan kita Al-Bidayah Al-Hidayah. Biasa kita dengar Syekh Muhammad Faiz, Syekh Muhammad Zain Faqih Jalul Al-Ashi, Syekh Muhammad Zain Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi, Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi Al-Barahin. Karya Syekh Abdullah bin Hijazi Syarqawi, selepas ini disebut sebagai Al-Syarqawi. Hasyiah Al-Dusuki Al-Barahin. Dan karya Syekh Muhammad Al-Dusuki, ini nama-nama ulama yang mensyarahkan, sebenarnya akan disebut dengan Al-Dusuki. Hasyiah Al-Alama Al-Bajuri, Matan Al-Sanusiyah. Ini kitab-kitab yang disyarahkan daripada Al-Barahin. Banyak. Kita akan tengok perbahasan ini jemaah sekalian insya-Allah. Dan syarah dan hasyiah penulisan Barahin juga, Al-Imam Sanusi juga sudah diterjemahkan dalam bahasa lain. Terjemahkan dalam bahasa Melayu dan berapa orang tokoh ulama Melayu. Baru kita nampak macam mana kitab ni dibawa ke alam Melayu. Dalam bahasa Arab disyarahkan, diterjemahkan. InsyaAllah. Nanti kita akan sambung perbahasan ini. Dan kalau kita lihat surat 16 tu, 16, dan di sini surat 21. Surat 21 kita akan tengok bagaimana faktor-faktor kemunculan Barahin, siapa tokoh ulama yang bertanggungjawab, bilakah muncul dan sejauh mana perkembangannya, apakah kitab-kitab warisan yang berkaitan, apakah nama-nama yang dianugerahkan kepada Barahin ni. Batu kitab ni kitab yang boleh jadi kata tunjang dia. Perbahasan dia besar. Jadi alhamdulillah kita Allah beri kelebihan untuk belajar sejarahnya dan perbahasan kitab Barahin sendiri. Dua sekali dimasukkan. Alhamdulillah, Allah alam kita berhenti setakat itu. Musnad 13 di cetakan yang pertama, muka surat 18 19 di cetakan yang kedua. InsyaAllah. Baik, mari kita tutup dengan kita baca ada soalan. Ada soalan? Okey. Saya sebenarnya dalam rangka ilmu, belajar ilmu. Okey. Jadi saya masih sangka saya ni orang baik kan. Okey. Rasa untuk ilmu. Okey. Padahal saya masih dalam keadaan sangka-sangka lah. Jadi sekarang siapa yang nak ingatkan saya bahawa saya sekarang dalam keadaan Jangan puasa baik. ya. Sebab itu jemaah sekalian, kita perlu ada fikiran yang waras. Fikiran yang waras, hati yang jelas.
Bagi kita ada nafsu, fikiran dan yang warah, hati yang jelas itu diikat dengan tauhid jelas, dan hati tasawuf. Pikiran ini akan diluruskan dengan tauhid, hati dengan tasawuf. Baik, seringkali kita akan mengingatkan diri kita sendiri. Melalui majlis ilmu juga yang kita akan sering ingatkan, dan juga melalui kita sendiri, melalui kita ni melalui apa? Ilmu yang telah dipelajari untuk kita murajaah, muhasabah. Sebab tu ada tuntutan muhasabah melalui istighfar. Istighfar itu kembali kepada Allah dengan melihat diri yang penuh dengan dosa. Atau muhasabah selalu. Menuntut ilmu bukan bermaksud kita sudah tahu, bukan kita sudah baik, tidak. Kita tetap berdosa setiap masa. Kerana sifat manusia ni, anak Adam itu berdosa. Jadi sentiasa ingatkan, aku menuntut ilmu sebab aku tak tahu. Menuntut ilmu ni sebab aku banyak dosa. Sebab tu ilmu tentang hati tadi tu. Menyampaikan bukan sebab baik. Sebab tu kita kenal Allah yang baik, yang maha baik. Maka aku buruk. Kerana aku buruk lah, aku kena buat baik. Kerana aku jahil lah, aku kena menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu, akhirnya kita jadi pandai. Tidak. Sifat jahil tetap ada. Sebab tu tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Kerana sifat kita tidak tahu. Alama insana malam ya'lam. Berhenti menuntut ilmu bermaksud dia telah masuk kerosakan. Dia kata tidak tahu. Tapi dalam perjalanan tu akan adalah. Dan tadi cabaran-cabaran tadi perlu diselesaikan dengan kefahaman. Sebab tu penting ilmu-ilmu yang kita belajar ni, Mas Lian. Bila dia jadi manfaat itu apabila dia mampu menasihati diri kita balik. Ilmu yang mampu menasihati diri kita balik. Ilmu hidup. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan ilmu itu seringkali mengingatkan diri kita keadaan asal kita. Itu mesti. Maknanya dua keadaan, melalui diri yang sudah belajar dan melalui pengajian datang, dan insya-Allah memang datang pengajian otomatik akan ingatkan balik diri sebenarnya bahawa segala kekurangan, segala kekhilafan akan wujud, akan nampak pada diri, insya-Allah. Baik. Ada lagi soalan? Tak ada? Okay, kita baca hari ini Hizib Al-Imam Nawawi. Boleh? Ada? Kan dia tak ada ni. Ya, ya. Okey, tak apa, kita tukar. Sebab saya rasa Ahmad tak ada ni. Tak cukup. Kita buat munajat umat, insya-Allah. Ya aja. Ada soalan? Dengar. Subhanallah. Pasing-pasing. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sorry. Cari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Allah. Cari. Ustaz, 2-3 hari dulu saya memang tak sihat. Macam tak ikut munajat, macam habis satu penghalang. Satu penghalang macam tak ada kekuatan. Cari kekuatan. Okey. Betul? Suara. 2-3 hari ni saya diganggu dengan memang tak sihat. Tapi bila nak masa munajat tu, dia ada di gangguan kan. Macam Facebook, tak komen, macam tu lah. Tak komen, macam ada kakak berhenti. Itu banyak lah. Saya ajak kawan-kawan tu macam dia kata saya apa? Dia kata seolah-olah Ustaz ni mengajar yang bisikkan mengajar yang bukan lah, tapi saya lawan lah benda tu. Dengan izin awal lah saya dapat lawan kan. Tapi ada masa bisikkan tu dia datang, dia mengganggu macam tu. Dia kata jangan ikut lagi Ustaz Malik dulu apa dia kuliah. Sampai Facebook saya ada masa tak boleh komen, tak boleh tengok saya. Itu saja lah Ustaz.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada seekor jin ni. Jin ni kata, aku benci kau ikut kelas tak balik. Kebencian itu ada persamaan dengan orang yang membenci menyuruh kita untuk pergi ikut pengajian ni. Agak-agak itu seruan kebaikan ke keburukan? Lainlah kalau perkataan itu datang dari seorang tua guru. Tapi seorang tua guru ni jangan cakap macam gitu. Melainkan apa yang disampaikan jelas salah, jelas sesat, jelas otoriti kata sesat, dan telah diyakini salahnya di mana perkataannya, kalimahnya, minit keberapa, baru boleh pegang. Tapi kalau hanya berkata atas kebencian, maka itulah saya mulakan ada seekor jin ni. Jin ni kata, aku benci kau ikut kelas Ustaz Farid. Sampai dia datang rumah, dia nak serang tapi tak boleh katanya. Berpagar lah katanya, patah balik. Allah hantarkan ada jemaah yang sakit, diuji dengan bawa resian nak air ke apa ke bawa makan. Ada boleh, anak-anak boleh makan dulu bawa. Oh, tak apa. Tak apa, boleh. Tak duduk sini pun tak apa, bawa makan-makan. Saya ingat dalam minggu lepas saya nak order yang belum suai tu dah. Tak apa. Boleh kan? Kan nanti kan mak dia pula yang ni. Kita kena buat. Saya nak datang kat luar tu taman mana budak-budak. Boleh juga dah. Tapi kena ada volunteer jaga lah. InsyaAllah. Jadi perjalanan ni memang kalau nak kata diri kata kelas ni betul, saya tak akan buat pengakuan begitu. Kita tak akan mengaku benar, mengaku betul, tidak sama sekali. Tapi pengakuan tu datang dengan permasalahan. Allah datangkan tanda-tanda. Kalau siapa yang mencari tanda jawapan, maka saya bawakan tandanya melalui perbahasan ruqyah. Ruqyah. Dan ruqyah yang dibawa ini adalah dengan tauhid. Saya tak bawa ruqyah yang bersandarkan ialah bacaan pun satu bab, saya ruqyah dengan tauhid. Sebab kita nak tengok adakah wasilah ilmu yang diajar ni adalah benar atau tidak. Saya sendiri yang nak tengok. Maka dengan ilmu yang kita belajar, kemudian kita sampaikan balik kepada jin tadi, kepada perkara-perkara sihir tadi, saka tadi. Dia kesan atau tidak? Kalau dia terkesan, dia sakit, dia benci, dia tak suka, maksud ilmu ni benar. Ini katanya belajar dengan ilmu yang musuh tak suka. Terbaru ni yang saya pergi di Lumut, masih dalam rawatan lagi. Sebab dia ada dua kan, sihir saka. Dua sekali combo pack. Tag team. Saka keluar, sihir masuk, sihir keluar, saka masuk. Keluar masuk pula dia. Sian kena. Dia sendiri cakap, kau ikut pengajian aku tak? Ikut. Nak ikut, terpaksa. Aku mengajar apa? Tauhid. Betul tak? Betul. Dah tu, sebab aku nak buat dia mati. Tapi dia akui. Dia tak suka. Dan dia marah. Dia ni, jemaah kita ni belajar benda ni. Sebab tengah tauhid boleh hancurkan semua benda. Jadi berbalik pada tadi, bisikan yang mengata jangan sesat, tak suka benci, sama ingat lah. Oh, ada seekor jin ni cakap sama ni macam dia cakap. Lebih kurang lah. Allazi yuwaswisu fi sudurina, bisikan. Okey, itu antara masalah. Soalan tadi saya jawab terus. Yang kedua, katalah keburukan. Kalaulah dia berbicara soal keburukan, inilah cabaran tadi. Ingat, saya bukan kata saya nak jadi guru, tapi sebagai kita belajar, saya pun ada guru. Selagi mana mata kepala saya tak nampak keburukan pada guru, maka kalau saya dengar saja, maka itu satu fitnah besar. Kalau dia buka buruk itu, bermaksud dia telah buka benda yang paling Allah murka. Keburukan tu bukan nyata pada depan mata. Kenapa kita nak congkir nak buka? Apa tujuan kau buka?
Saya pun ada guru juga. Guru saya pun cakap saya kelemah-kelemah, betul lah. Dan sekiranya kita nampak keburukan guru tu, bagi seorang sebagai ilmunya tak salah, itu peribadi dia, kita doakan, kita diam. Saya ada, guru ni, Allah bagi dia ilmu tentang Quran luar biasa masih. Tapi bila pergi kepada keluarga, ni kata mata jahat ni, dia rasa macam kita ni baik kan. Mula kita cakap, dengan isteri dia pun tak ni, dengan anak dia pun dia tak ni. Hati saya berkata, ni saya nampak kau kata. Kita tak ada cakap, kau boleh kau jangan ngaji lah, tak ada. Itu mungkin kelemahan bagi dia, cukup lah. Kita nak ambil ilmu dia, sudahlah. Keburukan tidak akan jadi buruk kalau kita sendiri tidak menerima keburukan itu untuk dipakai. Betul tidak? Jadi yang berkata buruk tadi, apa tujuan dia? Ada purpose, apa tujuan? Tujuan dia tak puas hati, nak buka keburukan. Itu dilarang dalam Islam. Dilarang. Dan kita termakan dengan keburukan itu untuk apa? Ini banyak berlaku akhir zaman ni. Orang tengah ngaji elok dengan guru ni, buka, kau ikut guru ni, tahu tak dia ni sekian. Cakap kat dia, kau nampak ke kau dengar? Ni saya bagi kat buah. Kalau dengar buruk siapa lah, kawan ke, saudara ke, guru ke, tanya dua. Kau nampak keburukan tu atau kau dengar keburukan tu? Kalau dengar, engkau termasuk golongan yang ribah menyampaikan keburukan. Sia-sia amalan kau. Jawab terus je itu. Kau dengar buruk dia. Kau faham tak? Yang kau dengar tu, dosa buruk dia tu datang kat kau. Dengar, ya aku dengar dia ni gini. Nampak? Kalau nampak, aku nampak sendiri. Lalu kita menjawab, kau dah buka aib dia. Ya kan? Anda jawab apa? Islam tak benarkan dua-dua. Habis itu macam mana? Kau pergi report authority. Tapi jangan sampai aku tahu, siapa tahu. Authority akan panggil. SB akan datang. Dan akan ditanya, kalau salah mengucap. Itu je, betul tak? Tengok ajaran sesat mana kan? Nah kita dah tak nak belajar, nak menyesatkan orang. Itu sebenarnya menyesatkan orang. Dia dulu buruk, habis sekarang nampak buruk tak? Tak, aku dengar lah dia dulu buruk. Apa masalah kau ni? Kau ni spesies macam, guru cakap macam jin dulu, 200 ekor tu lah. Cakap je tu. Faham tak? Kalau dia dulu buruk, maksud dulu tu dia dengan kau kan? Mana sama lah kau dengan dia buruk, faham tak? Dia sekarang dah baik. Maknanya ilmu dia betul lah tu, sebab sekarang dia dah baik, faham tak? Nak kadang-kadang orang cakap ni kita kena bagi buah akal. Ni, Imam Sanusi ni, pakar dalam bab mematahkan hujah akal. Jadi pegang kata dua tadi. Nampak keburukan ke dengar keburukan? Kalau nampak, apa alasan nak sampai? Kau dah buka aib dia. Tapi kan dia kalau level, kalau dia ni pemerintah ke, itu bukan cerita. Sekarang dia bukan pemerintah pun yang kau nak cakap ni. Tinggal lagi kau tak puas hati dengan dia kan? Soalan yang ketiga, kau tak puas hati dengan dia kan? Kalau kau puas hati, jahat dia pun kau terima. Betul tak? Jadi jangan ikut taklid buta. Ikut pengajian jangan ikut taklid buta. Ikut sebab ilmu, bukan sebab suka. Kalau suka, jangan tinggalkan sebab tak suka. Jangan. Jelas? Jadi pegang. Kita nak ngaji, kalau tengok orang, siapakah sudah tak ngaji? Siapa sudah tak ngaji? Dan sekali duduk seorang-seorang. Duduk dengan kumpulan yang buka aib sana, aib sini. Sebenarnya dia pun berkelompok itu juga. Cuba tengok, golongan tu geng-geng dia juga. Kita boleh gelar. Dan jangan takut. Selagi kita tak buka aib, kita tidak akan diaibkan. Orang buka aib, silakan. Tanggung dengan Allah. Tinggal lagi kita jangan buka. Dan jangan sampaikan. Biar kalau habis kat kita, tutup, habis.
Kita kena jadi orang yang memberhentikan kejahatan tu. Lori tah mana? Lori dok ke mahkamah ni mana tak? Ada tabung lori. Lori dah hilang mana tak construction. Ini pun dah siap lagi ni mas sekalian. Doakan. Dan minggu depan dia ni bawa buka DP. Banyaklah bagi nak kena buat ni. InsyaAllah. Ni dah penting. Perubahan pertama dah luas. Jadi semua kena bersaksi ni. Benda ni akan berubah dari masa ke semasa. Dan kita memang dalam perancangan nak besarkan tempat ni jadi pusat pengajian utama kita sini. Amin ya rabbal alamin. Okay? Jadi bisikan tu kena tangkih macam itu. Ingat, pegang. Apa saja yang tadi kata-kata menghalang tu semua kejahatan. Kejahatan lawan balik dengan keyakinan. Sesat mana sesat. Tak ada sebab kau kata sesat. Melainkan ada autoriti yang mengatakan sesat. Itu saja. Baik. Jelas? Bahkan dalam ramai tentang sini raja kan tak bawa, tak patahkan tadi kan. Nanti kan kalau tak patahkan balik tadi, ujar tadi, dia akan merebak-rebak lah. Aku sebenarnya ngikut je ni, sebenarnya tak yakin juga ni. Sudah jangkit semua ni. Tapi tidak. Datang sini sebab dah yakin lah tu. Nampak? InsyaAllah. Bukti banyak dah. Bukti banyak. Antaranya ruqyah lah. Bukti paling besar ruqyah. Ini antara Tuan Guru Dato' Ismail Kamus kata, antara nak tengok doa mustajab masuk line ruqyah. Tengah-tengah mengelupur tu doa kat dia. Kalau okey, insyaAllah. Kalau tak okey, kita punya keadaan diri kita. Dan alang-alang buka air kan, biar benda tu yang buka. Aku tahu lah kau macam mana ni. Mayang pun main-main ni. Dia orang boleh lah kau tipu. Aku tengok benda ni, musuh gaib ni, dia lagi nampak. Tapi setakatnya saya pun musuh-musuh ni, dia tak cakap apa-apa pun. Yang dia terbaru kat lumut tu lagi lah. Dia cakap apa? Oh janganlah panggil Ustaz Fahri, janganlah. Aku kalah dengan dia. Memang waktu tu saya berdepan konfront, tapi dia biasa kita balik, datang balik. Yang penting bila datang dia keluar, okey lah. Dia datang tak keluar, payah juga tak. Tinggal datang tak datang, terpulang. Tengok qadar Allah kat atas dia tu macam mana. Keluar, dia jerit dia. Sakit. Saya cakap sekarang ni, kau menang ke aku menang? Ustaz menang. Dah menang tak kata-kata keluar lah. Dah kalah tak kata keluar. Keluar dia. Tercara dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Doa juga ke Allah. Memang inilah cabaran macam tadi saya mukadimahkan tadi. Tengok ajah mudah nyatakan. Memang itulah cabaran dari jemaah sekalian. Masalah-masalah dunia, masalah-masalah tak puas hati ini tetap akan menghalang pengajian. Satu nak buat kita berhenti mengaji. Itu je. Ataupun kalau beralih pun, nak beralih ke pengajian guru lain, dia akan buat kita beralih dengan tak puas hati. Itu tak? Salah. Jangan. Contoh macam mana yang nak kahwin lagi. Contoh. Kalau nak kahwin lagi, contoh. Jangan beralih dengan nombor 2. Tetap tak puas hati dengan pertama. Mesti kahwin lagi itu sebab dah berpuas hati dengan pertama, sebab tu kahwin yang kedua. Jangan beralih sebab tak puas hati. Even kalau pun bercerai pun, jangan bercerai sebab tak puas hati. Macam mana cerai saya puas hati? Boleh? Macam mana? Pergi mahkamah lah. Pergi mahkamah. Bila hakim dah bincang, dia akan tanya, apa sebab nak cerai? Dia tengok. Dia akan tanya, puas hati, rela? Puas hati tu. Cerai. Bila dah bercerai, kalau dah puas hati, jangan timbulkan isu lagi. Diam. Kalau dia timbul isu juga, cakap belakang, berkata diri, mana dia tak puas hati. Kemudian kalau Allah takdirkan dia kahwin lagi, dia kahwin dengan tak puas hati. Ini peluang untuk yang nak kahwin lagi. Orang perempuan mana Allah takdirkan macam nak kahwin lagi, ada cara dia. Tutup cerita lama, buka cerita baru, jadi orang baru terus. Tak ada cerita yang lama. Dulu saya macam cerita, tak ada dulu ni.
Laki kalau nak kahwin lagi, itu buah dia. Buah dia, isteri pertama tu dah sempurna di hati kita. Allah sempurnakan yang pertama. Kenapa kahwin nombor 2? Nak sebarkan kesempurnaan yang ada, Ustaz. Tu dia. Cara dia. Nak alirkan nikmat itu. Nak berpindah ke pengajian, boleh? Pastikan jangan tak puas hati lah. Ini berpindah dengan tak puas hati. Cari salah sana sini. Kemudian mengaji lagi. Untuk apa? Tak ada makna. Tak ada makna pengajian macam itu. Hati-hati. Dengan zaman banyak, pengajian ni pun boleh jadi isu besar juga. Isu dia mengaji tapi tidak faham maknanya. Mengaji dengan keadaan tak puas hati. Sebab tu saya ingatkan di awal pengajian kan. Masuk pengajian bukan nak selesaikan masalah. Betul tak? Masuk pengajian tak ada masalah ni. Ni semua tak ada masalah ni. Sepatutnya. Barulah kita boleh mengaji dengan hati yang tenang. Habis itu Ustaz, macam mana? Doa ke Allah, memang mengaji nak selesai masalah. Bukan mengaji dengan keadaan tak puas hati. Tak boleh. Sebab tu akhirnya terbuka. Itu tak kena, ni tak kena. Dengar cerita sana, dengar cerita sini. Dalam sekali, hai bye-bye. Cari yang lain. Sampai cari yang lain, buat perbandingan. Ni yang jalan yang benar ni. Sana jalan yang sesat. Sudah. Dia bercakap dengan tak puas hati. Dan yang terakhir, biasa orang macam ni akan cakap, jangan taksub dengan satu guru. Dia pun taksub dengan guru dia je. Dan kita ni bukan taksub guru. Banyak guru yang dia tu cukup berhenti yang guru ni. Lepas tu taksub dengan guru dia. Nampak? Cakap dia kalau taksub satu guru, tak adalah orang pergi pun. Ni pergi datang pergi ikut suka hati lah. Nak pergi ke, nak datang ke, pulang lah. Ada suruh datang ramai, tak ada kan? Yang penting datang dengan kesedaran. Datang dengan sedar, Allah akan jaga insyaAllah. Wallahualam. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan munajat umat. Alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan ini 14 riwayat, 7 qiraat memenuhkan kita, mengkabulkan segala hajat kita insyaAllah. Baik. Ila hadri sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina ذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan penegak Indonesia ya Allah, jauhkan dari bala bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, upaya kesusahan ya Rabb. Nas'aluka ya Allah bi kulli hajat ya Rabb, khususan semua jemaah yang hadir pada pagi ini, yang menonton pada hari ini ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, permudahkan segala usaha kami dunia akhirat. Nas'aluka ya Allah bi kulli hajat ya Allah, ya arhamar rahimin, ya hayy ya qayyum rahmati astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah sudah dipanjang Allah Ta'ala, syukur pada Allah selesai sudah pengajian kita pada pagi yang penuh barakah ini dan munajat umat yang telah kita bacakan sebentar tadi. Alhamdulillah, insyaAllah syukur pada Allah. Mudah-mudahan dengan susah payah kita datang pengajian hidupkan majlis ilmu ni, mudah-mudahan Allah jamin kehidupan kita. Ini ibarat kita kerja ni, pagi kita labur masa di sini di Raudhah min Riyadhil Jannah. Akhirnya, natijahnya Allah akan permudahkan urusan dunia kita, dunia akhirat. Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ini bukan satu usaha yang sia-sia, ini satu usaha yang pasti ada ganjaran. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang, InsyaAllah. Wallahu alam. Tak ada persoalan Las? Saya dengar ada yang dia tanya tu. Tak ada kan? Lagi. Baik, insyaAllah itu saja. Jadi ada sikit seperti biasa di tuadah, jangan di bawah, pola seadanya. Jadi beri laluan kepada muslimin dulu, kemudian kita bagi pada muslimat. Dan insyaAllah jika Allah izinkan kita akan ada majlis, kita buat selawat maulid nanti di sini. Saya akan bagi tahu sama ada nak buat malam ataupun siang. Kita akan buat majlis selawat nanti di sini. Dan insyaAllah nanti saya akan maklumkan. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah. Allah